Yang sahih di Berita RTM, berita perdana yang sahih dan berimbang. Pastinya untuk edisi hari ini, Selasa 20 September 2022, saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Mangsa sindiket penipuan kerja luar negara akan dibawa pulang dengan selamat. Sarawak bakal nikmati capaian internet menyeluruh menjelang 2024. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Kerajaan akan memastikan rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di beberapa negara dibawa pulang ke tanah air dengan selamat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan usaha sedang giat dilaksana melalui pelbagai saluran bagi menyelesaikan isu tersebut. Jelas beliau, kerajaan prihatin dan mengambil serius mengenai nasib rakyat Malaysia yang terkandas di beberapa negara seperti Laos, Myanmar, Thailand dan Kemboja. Pada masa sama, rakyat Malaysia dinasihati agar sentiasa berwaspada dengan tawaran pekerjaan di luar bandar. Di luar negara, kesahihan tawaran kerja itu perlu disemak melalui Wisma Putra bagi mengelakkan diri menjadi mangsa sindiket penipuan. Beliau mengulas isu yang disuarakan Pertubuhan Keprihatinan Jenayah Komuniti Malaysia MCCC dan Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO. Isu tersebut juga bakal dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet esok. Malaysia tidak boleh ketinggalan dalam perkembangan bidang sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi STEM. Perdana Menteri berkata ia bagi memastikan negara terus kekal mampan dan berdaya saing di peringkat global. Menurut beliau, kerajaan juga sentiasa berusaha memerkasa bidang sains, teknologi dan inovasi STI. Petronas telah menjadi penyokong kuat kepada usaha kerajaan memperkasa bidang sains, teknologi dan inovasi ataupun STI sebagai pemboleh daya kepada pemantapan sosioekonomi negara. Malah, syarikat gergasi petroleum negara ini juga telah melaksanakan pelbagai inisiatif dan program bagi memupuk minat pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik bermula dari sekolah rendah. Beliau turut memaklumkan bilangan pelajar dalam bidang STEM kini berada pada kadar 47%, manakala sains tulen pula pada kadar 19%. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan Petronas bakal menaikkan 2 kategori allowance untuk pelajar di bawah tajaannya. Tajaan yang akan memanfaatkan lebih 2,000 pelajar itu dikuatkuasakan serta-merta. Pertama, kenaikan allowance buku dan peralatan belajar daripada RM1,000 kepada RM1,500. Untuk pelajar di Malaysia dan tambahan RM500 untuk pelajar di luar negara. Yang kedua, pelajar yang baru menerima penajaan PESP, Allowance Induksi, Onboarding Allowance, akan dinaikkan daripada RM4,500 kepada RM5,000. Kenaikan kedua-dua allowance ini mengambil kira kos sara hidup yang semakin tinggi dan bantuan ini diharap dapat meringankan beban pelajar dan ibu bapa
Seterusnya, memudahkan proses pembelajaran pelajar. Beliau berucap pada majlis penyampaian anugerah Program Penajaan Pendidikan Petronas PESP di Ibu Negara. Sarawak dijangka menikmati capaian internet menyeluruh menjelang tahun 2024 di bawah program Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 2. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, lebih 80% kawasan di Sarawak kini mempunyai liputan di bawah program Jendela Fasa pertama yang bakal selesai hujung tahun ini. Dan kita juga akan sedang berunding untuk meningkatkan penggunaan satelit di Sarawak kerana terdapat lebih kurang 600 lagi lokasi yang telah dikenal pasti untuk kita menggunakan teknologi satelit. Ini sebagai pilihan terakhir walaupun agak mahal dan ini perlu dilakukan kerana dasar kita ialah di akhir Jendela 2 kita mahukan ke semua kawasan berpenduduk termasuk di kawasan terpencil di pendalaman juga harus mempunyai ketersambungan perkhidmatan jalur lebar. Tambah Tan Sri Anwar, capaian internet memerlukan tempoh yang panjang untuk dilaksana kerana terdapat beberapa kawasan tidak mempunyai jalinan fiber optik. Justru teknologi satelit diperlukan termasuk penambahan menara telekomunikasi baharu di beberapa kawasan terlibat. Program inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia bukan sahaja merapatkan jurang digital, malah meringankan beban pelajar golongan B40. Bagi penerima inisiatif itu, peluang tersebut akan digunakan sebaiknya bagi memudahkan lagi proses pembelajaran mereka. Selama ini memang ada laptop tapi memang dibeli secara sendirilah. Tablet tiada. Alhamdulillah dengan adanya tablet ini dia boleh membantulah sebab laptop yang ada sebelum ni dia tidak begitu baiklah. Jadi dengan adanya peranti siswa yang baru dia boleh sedikit sebanyak membantu untuk kerja kursus yang diberikan. Saya rasa membantu sebab kadang-kadang laptop ni dia tidak fleksibel membawa ke mana-mana. Jadi tablet ni kan dia lebih kecil. Jadi lagi fleksibel untuk bawa contoh ke kuliah ataupun mungkin ada program-program. Thank you kepada Governor sebab ini proses senang untuk bawa sebab dia lebih ringan. Sebelum ini saya tidak terfikir untuk dapat tablet sebab tak mampu beli. Majlis penyerahan peranti disempurnakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB memperuntukkan sebanyak 20 juta ringgit dalam rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 bagi mempergiat program e-dagang dan pendigitalan kepada usahawan luar bandar. Menerusi peruntukan tersebut, KPLB akan memastikan sasaran RM ke-12 mampu dicapai menerusi usaha berterusan secara kolektif melibatkan agensi-agensi di bawahnya. Ketua Setiausaha KPLB, Datuk Ramlan Harun berkata, inisiatif yang diperkenal iaitu Desa Mall at KPLB diyakini mampu membantu usahawan luar bandar memasarkan produk mereka secara dalam talian melalui platform e-dagang dan aplikasi digital. KPLB menyasarkan 5,000 produk dipasarkan melalui platform e-dagang melibatkan 5,000 usahawan luar bandar dalam tempoh 5 tahun. Dan kita malu-alukan seramai mungkin usahawan untuk terlibat dalam pendigitalan untuk melibatkan perniagaan secara online. Ini merupakan trend semasa. So usahawan kita tak boleh tertinggal dalam arus ni to make sure kita sentiasa sustain dan relevan dalam perniagaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program pendigitalan usahawan PPU Siri 3 tahun 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. PPU dirangka khusus untuk mempersiap usahawan beralih kepada pendigitalan selaras revolusi industri 4.0. Setakat ini, 700 usahawan luar bandar telah mengikuti PPU menerusi 3 siri program di wilayah Persekutuan Putrajaya, Pulau Pinang dan Sabah. Peniaga kecil-kecilan ataupun home base, ini salah satu cara kami untuk lebih mendigitalkan lagi kami punya produk, usaha kami dengan mempromosikan lagi bukan secara lokal tapi juga antarabangsa.
Pendedahan mengenai pendigitalan melalui platform Desa Mall dengan kerjasama KPLB. So ini memberi peluang kepada saya untuk mempromosikan lagi saya punya kraft tangan ni lah. Bukan saya di peringkat Sabah dan Semenanjung tapi juga antarabangsa lah. Selepas mengikuti program PPU ketiga ini bersama e-local, alhamdulillah kami sudah register di bawah Desa Mall. InsyaAllah kalau diberi peluang produk kami akan dimasukkan ke Desa Mall lah, di outlet dengan beberapa program digital macam Shopee, Lazada dan yang lain-lain lah. Program pemasangan lampu jalan kampung terutama di Sabah antara yang akan diperhebat KPLB mulai tahun hadapan. Justru peruntukan khusus dimohon kementerian menerusi bajet 2023. Menurut Ketua Setiausaha KPLB Datuk Ramlan Harun, program pemasangan lampu jalan kampung dilaksanakan secara berperingkat berdasarkan keperluan dan keutamaan. Ini kerana kos operasi dan penyelenggaraan ditanggung kerajaan secara berterusan. Bagi memastikan program pencahayaan itu turut dinikmati penduduk luar bandar, Sabah menjadi antara negeri yang jadi keutamaan. Tahun ini tak ada peruntukan yang disediakan dan kita telah bid dalam bajet tahun 2023 bagi kita meneruskan pelaksanaan projek lampu jalan kampung. Dan insyaAllah kalau diluluskan kita akan teruskan pelaksanaan projek di seluruh, bukan saja di Sabah, malah di seluruh negara. Program pemasangan lampu jalan kampung merupakan salah satu komponen di bawah prasarana luar bandar. Komponen lain terlibat program prasarana sama termasuk jalan luar bandar, jalan perhubungan desa, bekalan air luar bandar, bekalan elektrik luar dan projek ameniti sosial. Secara keseluruhan, hampir 50,000 lampu jalan kampung di kawasan luar bandar Sabah telah dipasang KPLB. Jember Terengganu kita. Saksikan Selamat Pagi Malaysia bersiaran selama 3 hari di Kuala Terengganu. Jumaat dan Sabtu 23 dan 24 September bertempat di Kalang Warisan Pulau Manis Serada, Kuala Terengganu, dan Ahad 25 September bertempat di Kampung Budaya di Muzium Negeri Terengganu. Pelbagai aktiviti menarik kami sajikan untuk anda. Bersama-sama saya Ridwan Mustafa dan Syafiqah Ishak akan menemani hujung minggu anda di sini. Mari ramai-ramai pakat Giganu Jember Terengganu kita. 1, 2, 3 negeri Terengganu memang padu. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.deaic.gov.my. Usaha menarik kemasukan pelabur asing dalam negara melalui bajet 2023 perlu diteruskan. Langkah memperkenal pelbagai pakej meliputi penstrukturan semula cukai korporat boleh dilaksana bagi mengukuhkan lagi aliran masuk pelaburan asing. Menurut penganalisis ekonomi Profesor Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, langkah itu bagi memulihkan ekonomi negara sekaligus mengukuhkan nilai mata wang ringgit. Digusarkan kemelesatan ekonomi dunia yang dijangkakan pada tahun 2023 akan memberikan kesan yang tidak baik kepada ekonomi domestik negara. Di sinilah kerajaan perlu juga selain daripada menggalakkan ekonomi domestik, mengadakan pelbagai pakej untuk menarik pelaburan asing masuk ke negara. Fokus kepada sektor-sektor yang menyumbang kepada pertukaran mata wang asing ke dalam negara juga perlu diberikan. Ini termasuk sektor pelancongan bagi menarik kehadiran lebih ramai pelancong asing, seterusnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Golongan profesional muda berharap bajet 2023 menawarkan inisiatif yang pelbagai untuk golongan itu. Antaranya jaminan peluang kerja dan inisiatif khas dalam sektor ekonomi gig. Saya berharap dalam bajet
tahun ini, pihak kerajaan akan memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk membantu kami. Dari segi mengurangkan kos, saya rasa benda-benda seperti kontribusi kepada HRDC yang kami perlu lakukan setiap bulan boleh diturunkan, dan juga skim-skim ataupun grant-grant untuk membantu kami daripada segi pengambilan pekerja-pekerja baru juga boleh diperkenalkan. Saya berharap agar kadar cukai di Malaysia dapat dikurangkan. Saya harap kerajaan dapat mengambil langkah-langkah yang drastik untuk memberi manfaat kepada rakyat. Sebagai seorang ibu, saya berharap agar belanjawan pada kali ini akan mengambil kira kos yang sedang meningkat. Contohnya, pengangkutan ke sekolah, bayaran bulanan anak-anak dan juga untuk aktiviti tambahan atau kelas tambahan di luar waktu sekolah. Semoga pembentangan bajet pada kali ini dapat memfokuskan sedikit berkaitan dengan kawalan harga barangan dengan cara kerajaan meneliti semula harga barangan yang ada di pasaran. Dan yang keduanya adalah memberi bantuan modal kepada golongan muda yang kurang berkemampuan tetapi berpotensi untuk menjalankan perniagaan sendiri dengan cara kita beri bantuan modal kepada mereka. Perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Ogos dengan pertumbuhan 2 digit direkodkan. Ia berjumlah 265.74 bilion ringgit, meningkat 56.7% berbanding tempoh sama tahun lalu. Nilai ekspor negara turut meningkat 48.2% kepada 141.33 bilion ringgit. Manakala nilai import melonjak 67.6% kepada 124.41 bilion ringgit dengan lebihan dagangan 16.92 bilion ringgit dicatat pada bulan sama. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI memaklumkan pertumbuhan 2 digit dicatat bagi ekspor ke rakan dagang utama khususnya ASEAN, China, Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah EU dan Jepun. Ekspor barangan perkilangan yang mewakili 84.5% daripada keseluruhan ekspor naik 47.7% tahun ke tahun kepada 119.48 bilion ringgit. Ekspor keluaran pertanian turut meningkat 42.6% kepada 10.47 bilion ringgit berbanding Ogos 2021 disokong ekspor yang kukuh bagi minyak dan produk sawit. Peralihan ke arah agenda hijau perlu dilakukan secara berperingkat untuk mengelak kesan negatif ke atas ekosistem terutamanya sektor pekerjaan. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata kerajaan akan memastikan pelaksanaan dasar peralihan tenaga hijau yang lebih adil agar pekerjaan rakyat tidak terkesan. It is critical to conduct social dialogue among governments, workers and employers, organisations at all levels of policy development in order to ensure that we look at gender, look at social protection, green recovery, skills development, and this can be addressed, for example, through reskilling workers and reduce the risk of a stranded workforce as we shift to a green economy. Tip keselamatan banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar. Bertemu kembali. Pemborong dibenarkan menyimpan stok bekalan makanan lebih 30% daripada biasa sebagai persediaan musim banjir yang dijangka melanda hujung tahun ini. Selain pemborong, pengilang dan peruncit juga boleh menyimpan melebihi kuota bagi memastikan bekalan makanan mencukupi. Kita membuat pemantauan rapi di seluruh negara kerana kita mendapat makluman daripada meteorologi bahawa banjir kali ini dikatakan mungkin yang lebih teruk daripada yang lepas-lepas.
So kita mengambil tindakan proaktif dengan yang pertama kita pergi cek kedai-kedai pemborong di seluruh negara. Mana kita ada kedai-kedai pemborong kita pasti di seluruh negara dan kita benarkan mereka ini menyimpan stok 30% lebih daripada biasa. Terdahulu, KPDN HEP menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi menghadapi musim banjir. Jawatan kuasa itu sudah merangka pelan tindakan khusus untuk memastikan bekalan makanan mencukupi ketika banjir. Tabung Haji TH merekodkan jumlah deposit RM88.08 bilion setakat 31 Julai, tertinggi sejak 59 tahun beroperasi. Justru TH sedang giat menambah baik perkhidmatan deposit dengan meningkatkan keupayaan digital melalui tijari selain memperbanyak kaunter bergerak. Dan kita pun memang akan agresif lagi sebenarnya untuk nak pastikan supaya masyarakat umat Islam di Malaysia ini memberikan sokongan dan dokongan kepada tabung haji. Salah satu daripada institusi yang awal sebenarnya dari segi instrumen ekonomi Islam di Malaysia ini ialah tabung haji, yang kita akan melaksanakan amanah dengan baik. Dengan sebab itu saya menekankan sangat-sangat kepada pihak pengurusan tabung haji supaya kita kekalkan tentang momentum kepercayaan masyarakat kepada kita. Beliau ditemui media pada Majlis Perhimpunan Dui Bulanan Agensi di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama di Ibu Negara. Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat Isyak. ASEAN perlu memutuskan sama ada konsensus 5 perkaranya berhubung Myanmar masih relevan atau harus dibatalkan segera. Keputusan itu perlu dicapai sebelum sidang kemuncak ASEAN November ini. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah turut menegaskan keperluan rundingan yang inklusif serta adil membabitkan semua pihak berkepentingan di Myanmar. Junta Myanmar tidak mengendahkan konsensus 5 perkara yang dipersetujui dengan ASEAN tahun lalu, termasuk perkara utama iaitu menamatkan keganasan. Saya berharap Sekretariat ASEAN dan kami juga menteri-menteri luar ASEAN boleh menyediakan apakah agaknya keputusan baru yang perlu dilakukan. Misalnya, adakah 5-point konsensus itu berkesan? Kalau tidak berkesan, mungkinkah ia boleh dibaiki? Kalau tak boleh dibaiki, perlukah ia diganti? Dan kalau nak diganti, diganti dengan apa? Kita tak boleh tunggu hanya nak bincang ini semasa sidang kemuncak ASEAN. Sebab kalau itu berlaku, lepas itu keputusannya ialah mengarahkan ASEAN Sekretariat dan Menteri Luar untuk mencari jalan. Setahun lagi lah, ramai lagi lah yang akan mati. Ya. Datuk Seri Saifuddin bersama ahli parlimen dari Eropah dan Asia serta ahli-ahli Kerajaan Perpaduan Nasional NUG Myanmar menggesa masyarakat global mengambil tindakan lebih tegas dalam menangani krisis Myanmar. Beliau mempengerusikan mesyuarat berkaitan isu berkenaan di New York sempena Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA menerusi Indah Water Consortium Sdn Bhd IWK memberi jaminan sistem pembentungan negara berkualiti melalui bekalan air yang mencukupi, selamat dan bersih untuk kegunaan awam. Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Mansur Osman berkata IWK kini dalam usaha menjana sumber pendapatan alternatif susulan peningkatan kos operasi. IWK juga sekarang ini terlibat dalam usaha-usaha untuk menjana pendapatan sampingan di samping niapa cas yang dikenakan kepada pengguna. Cas yang pengguna ini terlalu rendah lah kalau kita bandingkan hari ini. RM2, RM4 saja tahun kalau bandingkan dengan kos hidup dan kos-kos perkhidmatan yang lain. Menerusi Pelan Kelestarian Malaysia 2030, KASA meletak sasaran penggunaan 1,500 juta liter air pulih sehari bagi kegunaan industri.
Ya, bukan JDT saja menguasai Liga Super tetapi pasukan dari Selatan turut menguasai mendominasi Sukma. Ya, ada perincian lanjut bersama dengan Nazri Fahmi dalam edisi sukan. Silakan. Nazri. Johor terus mendominasi Tamasya Sukma. KBS harap PABM kekal kendali acara angkat berat. Terima kasih Fatih dan Meg. Assalamualaikum. Salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan Sukan Malaysia Sukma 2022 yang mendominasi sukan untuk malam ini. Saudara, Sukan Kenu terus menjadi lubuk pingat buat kontingen Johor dengan tambahan 7 lagi pingat emas pada hari ketiga acara yang berlangsung. Muhammad Fakrullah, Muhammad Rumaizi dan Nur Amira Anisah Abdul Kadir menjadi penyumbang pingat emas terbanyak masing-masing dengan 2 kilauan pingat emas. Muhammad Fakrullah mengatasi acara kayak individu K1 200 meter lelaki dan kayak berpasangan K2 200 meter lelaki bersama Ahmad Nukman Hadi Ayub. Manakala Amira Anisia menghadiahkan emas dalam acara touring kayak individu TK1 200 meter wanita dan touring kayak berpasangan TK2 200 meter bersama Nuain Fitria Sulaiman. Johor turut meraih emas dalam acara touring kayak individu TK1 200 meter lelaki, kayak berpasangan TK2 200 meter lelaki dan kayak berpasukan K4 200 meter wanita. Kontingen Johor mengungguli kutipan pingat acara kenu setakat ini dengan keseluruhan 15 pingat emas, diikuti Terengganu 5 pingat emas dan wilayah persekutuan dengan 3 pingat emas. Hari kedua acara berbasikal menyaksikan persembahan seimbang dari semua kontingen yang bertanding. Atlet Kedah Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri sekali lagi berangkul pingat emas. Kali ini menerusi acara 500 meter ujian masa wanita di Velodrome Nasional pada petang tadi. Beliau berjaya menamakan saingan dengan catatan masa 35.45 saat sekaligus meletakkan wakil Pulau Pinang Nurul Alaina Syafiqah Azizan di tempat kedua. Manakala Nur Kardina Emilia Nur Razali dari Selangor meraih pingat gangsa. Semalam Izzati turut meraih emas dalam kategori pecut individu wanita. Bagi kategori pecut berkumpulan lelaki, Perak berjaya mendahului saingan dengan catatan 46.003 saat. Pingat Perak menjadi milik Johor dan gangsa menjadi milik Kedah. Kategori kejar mengejar individu lelaki pula, atlet Negeri Sembilan Abdul Azim Alias membawa pulang pingat emas, manakala atlet Johor Siti Nur Adiba Akmal Muhammad Fuad menghuni ranking pertama podium dalam acara Omnium Wanita. Kita balik pula ke acara terjun bergandengan buat kali pertama dan hanya mampu berlatih sehari secara bersama. Tidak menghalang wakil terjun dari Sabah merangkul emas acara 3 meter papan anjar seirama lelaki. Gandengan pemenang pingat Perak Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Gabriel Gilbert Daim bersama Jul Fadli Jali meraih pingat emas selepas mengumpul 317.37 mata dalam aksi di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil. Meskipun berasal dari negeri sama, Gabriel selaku atlet kebangsaan menjadi latihan di Bukit Jalil, manakala Jul Fadli berlatih bersama pasukan negeri di kolam renang Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Overall saya punya performance dan juga Jul Fadli punya performance overall okey lah. Sebab kami pun baru juga dapat 1 hari untuk training sekali. Sebab dia training di Sabah, saya training di sini untuk as a national team. So okey lah, prestasi pun puas hati. Kemenangan mereka itu meninggalkan wakil wilayah persekutuan Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim Yong Ruiji meraih pingat perak, manakala Kelman Soh Zi Kang dari Sarawak membawa pulang pingat gangsa.
Sementara itu, bagi aksi kategori platform seirama lelaki diungguli gandingan atlet Sarawak Elvis Presley dan Jared Aiden dengan pengurutan mata 334.44 mata. Manakala Nurqayyum Nazmi Rui Ji sekali lagi menamakan saingan di tempat kedua. Jufadli yang bergandingan dengan Muhammad Anil Lirian Nur Matrud Abdullah terpaksa berpuas hati dengan gangsa selepas mencatatkan 291.78 mata. Dekat negeri orang. Penuh dengan cabaran dari rakan-rakan dari negeri lain lah. Sebab dorang semua kuat-kuat, tak dapat nak bandingkan lah. Semua sama je. Atlet renang Lu Yibing cemerlang apabila mengadakan 2 lagi pingat emas buat Sabah menerusi acara 100 meter gaya bebas wanita dan 50 meter kuat kupu-kupu pada aksi yang berlangsung di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil. Ia sekaligus melengkapkan emas ketiganya dalam Tamasya Sukma ke-20. Yibing yang turun dengan misi untuk memecahkan rekod kebangsaan miliknya gagal berbuat demikian apabila hanya dipisahkan dengan 0.08 saat. Beliau merekodkan catatan masa 57.64 saat untuk meraih pingat emas, manakala pingat perak dan gangsa masing-masing menjadi milik perenang dari Sarawak. No, sebab I was nervous tadi, very nervous. Yeah, I was shaking tadi, but ada try my best lah. I hop into the pool, so sprint saja. Sebelum ini, Yibing menempa emas dalam acara 200 meter gaya bebas wanita. Atlet berusia 15 tahun itu selepas ini dijangka akan turun bersaing bagi acara 50 meter kuat dada. Pemain skuash negara Chian Yiwen menamatkan dominasi Kedah selama 8 tahun dalam acara persaingan wanita apabila menewaskan rakan sepasukan Aira Azman di pentas final. Lebih manis, kejayaan itu menyaksikan Yiwen menebus kekecewaannya pada final Sukma 2018 di Perak di mana ditewas kepada kakak Aira iaitu Aifa. Perlawanan di pusat skuash Jalan Duta itu menyaksikan Yiwen menewaskan Aira dalam pertarungan sengit 11-3, 8-11, 3-11, 11-5 dan 11-4. Pihak gangsa menjadi milik Wen Lilai dari Sabah selepas mencabarnya Nur Aina Amani Apandi dari wilayah persekutuan menarik diri akibat kecederaan. Sebab ini Kedah mendominasi acara persaingan wanita bermula di Sukma Perlis 2014 dan Sukma Sarawak 2016 menerusi Asifa Sanggari seterusnya menerusi kejayaan Aifa di Sukma Perak 2018. Dalam kategori lelaki pula, pemain Kedah Ong Sai Hung mengungguli emas selepas menumpaskan rakan sepasukan Muhammad Hafiz Zafri Abdul Harif. Manakala gangsa menjadi milik pemain Negeri Sembilan J. Sanjay. Ini pula perkembangan terkini sukan angkat berat. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berharap Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM kembali mengendalikan sukan berkenaan pada Tamasya Sukma meskipun atlet di bawah naungan mereka sekali lagi terpalit dengan isu doping. Menurutnya, Badan Sukan Angkat Berat negara itu perlu memahami keputusan penganjur iaitu Majlis Sukan Negara untuk meneruskan acara berkenaan demi kepentingan peserta bertanding. Dan beliau tentunya mahu satu tindakan yang amat tegas dibuat tentang perkara ini. Dan namun pada waktu sekarang ini satu keputusan telah dibuat. Saya dengar dapat satu perbincangan telah dibuat di kalangan ketua-ketua kontingen daripada semua negeri. Dan pihak penganjur iaitu MSN terpaksa membuat satu keputusan mengikut kepentingan ramai dan mengikut peraturan yang ada. Jadi itulah yang telah dibuat dan saya berharap pihak PABM akan meneruskan kerjasama dengan pihak penganjur dari segi bantuan teknikal dan sebagainya. Namun saya percaya akhirnya kepentingan atlet-atlet yang telah membuat persiapan secara bersungguh-sungguh akan dapat kita pertahankan dan mereka yang tidak bersalah terus akan dapat mengambil bahagian. Semalam Presiden PABM Dato' Ayub Rahman memaklumkan pihaknya menarik diri daripada Sukma selepas MSN tidak bersetuju dengan ketetapan Badan Induk itu untuk menggantung mana-mana ahli atau persatuan negeri yang terlibat doping dalam tamasya ini.
Ia susulan 3 atlet angkat berat yang difahamkan seorang dari Perlis dan 2 dari Terengganu didapati positif ujian berkenaan sebelum acara tersebut berlangsung. Berikut kita ikuti kedudukan pingat semasa Tamasya Sukma yang sedang berlangsung pada ketika ini. Laporan itu mengakhiri edisi Sukan 20 September 2022. Saudara terus saksikan kegemilangan Sukma ke-20 hanya di RTM sebagai rakan penyiar rasmi #Demi Malaysia. Saya Nazif Fahmi Syukri, salam keluarga Malaysia dan salam sukan untuk semua. Kita biasa mendengar Spider-Man versi Marvel di Amerika Syarikat. Tetapi rupanya di Eropah, di Perancis juga ada Spider-Man versi mereka sendiri. Menariknya, Spider-Man warga emas itu baru saja menyambut hari lahirnya yang ke-60 tahun. Perinciannya dalam #. Pendaki bangunan terkenal Alain Robert yang digelar Spider-Man Perancis memanjat bangunan 48 tingkat sempena sambutan hari lahirnya yang ke-60. Bangunan Two Total Energies di Paris itu berketinggian 187 meter. Robert memanjat tanpa tali keselamatan dan hanya menggunakan tangan serta beg kapur serbuk untuk mengelak peluhnya. Tindakan pantas seorang lelaki berjaya menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak perempuan daripada kemalangan. Ketika kejadian, basikal yang ditunggangi kanak-kanak itu tiba-tiba meluncur laju menuju ke arah sebatang tiang. Kanak-kanak tersebut tidak cedera, manakala lelaki berkenaan mengalami sedikit cedera ringan. Seorang lelaki mempamerkan aksi pemanduan yang mengagumkan apabila berjaya mengundurkan kenderaan dari sebuah terusan hanya menggunakan 2 batang kayu. Video ini tular di laman Twitter dan sehingga kini berjaya mendapat 2 juta tontonan. Kayu tu kuat betul lah. Kayu jenis apa tu? Tak tahu. Baiklah, paparan # itu menutup berita perdana edisi Selasa 20 September. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.